arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kita sambung kuliah kita muka surat 32. Siapa tak ada kitab boleh ambil kitab tu. Kitab tu jangan ambil terus, pulang balik dekat surau. Yang tu ada orang wakaf. Muka surat 32, perenggan yang tengah tu, kita ambil tengah. Yang sebelah, satu-satu. Sebelah. Bulan ni ada, bulan depan ada, lepas tu cuti. Abang awal. Bulan ni ada, bulan depan dah, insyaAllah. Lepas tu kita puasa cuti. Yang ke sebelah, tanda. Bersabda Nabi SAW, apabila banyak jatuh oleh tiap-tiap puak, itu akan jadi orang yang munafik. Kita baca kitab ni, siapa yang pertama kali buka kitab Jawi ni kena berhenti wakaf dia bagi betul. Apa dia tuan-tuan, dia kata jatuh oleh tiap-tiap puak, maksud dia berlaku ada puak ni jadi orang yang munafik. Apa munafik tu? Dalam kurungan. Ni salah satu daripada ciri dia. Mulutnya menyalahi bagi hatinya. Apa yang dia cakap tak sama dengan hatinya. Sebab apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, kecuali hati boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang munafik ni, apa yang dia cakap tak sama dengan hatinya. Dan apabila banyak pada tiap-tiap bandar, bandar yakni pekan, Fa Nun tu pekan tu, dalam kurungan tu, Fa Nun pekan, bandar pekan, bukan pekan Kuantan, bandar yakni pekan lah, oleh penjahat-penjahatnya, maka telah sedang jatuh pada zamannya sekarang ini. Maksudnya law ni lah dia tahu. Kalau jatuh tu maksudnya berlaku. Nanti tuan-tuan akan tengok, nanti dia akan hurai, dia kata ayat tu dia akan mulakan jatuh sekarang ini. Maksudnya law yang berlaku. Dia kata di antaranya tandanya banyak orang yang munafik. Munafik ni apa? Dalam Sahih Bukhari dia kata ayatul munafiqi salah satu. Dia hurai lagi, tanda orang munafik ni 3. Yang ni dia hurai satu aja. Apa dia? Wa idza haddasa kadzaba, bila cakap dia tipu. Tu tanda ni. Ni salah satu dah. Dia cakap tak sama dengan hati dah. Natang apa dia masuk telinga aku ni? Wa idza haddasa kadzaba, bila dia cakap dia tipu. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Kan? Cakap tipu, janji minyak turun tak turun-turun. Turun kan? Turun dah. Turun berapa persen kan? Janji tol hapus, esok menang. Tu ulang balik tu kan. Tapi semua penipu. Wa iza haddasa kadzaba wa idza tumina khana, bila janji dia mungkir. Wa idza tumina khana, dia diberi amanah. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia mungkir, bila diberi amanah dia khianat. Ini di antara tanda-tanda orang munafik akan berlaku, tuan-tuan. Dan kita duk tengok sekarang ni kerajaan kita tak apa stabil, walaupun lah mampu kan. Tak apa nak stabil, duk bergaduh di antara dua nak jadi Perdana Menteri. Kita duk tunggulah kan. Depa duk kata lepas raya ni kita dapat Perdana Menteri baru ataupun dapat kerajaan baru. Kalau ini berlaku baguslah, eloklah kan. InsyaAllah aku nak naik kempen kuat sikit kan. Tapi nak nampak macam tu lah. Sebab apa? Sebab ada ciri-ciri ni yang berlaku ni, tuan-tuan. Kita bagaimana berada bila berada dalam keadaan fitan ini? Fitan ni fitnah ha. Benarnya tuan-tuan, bila nak pemimpin mana? Fitnah kepada rakyat yang ada. Pernah berlaku, tuan-tuan, cerita sikit. Zaman Sayyidina Husin, cucu Nabi ada 2 tau. 2 yang kita kenal, ramai lagi. Yang kita kenal melalui Fatimah Az-Zahrah 2. Husin dengan Hasan. Hasan ni kalau tuan-tuan nak tahu, muka daripada sini sampai pusat tu biji macam Nabi. Husin daripada pusat ke bawah jalan dia lenggok macam Nabi. Husin, tuan-tuan, masa tu
bila berlakunya pertelingkahan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Bila berlaku pertelingkahan ni, apa yang berlaku? Orang Baghdad di apa? Wahai Husain, mailah kami nak bai'ah hang jadi khalifah. Tuan-tuan tengok ni. Nak bai'ah hang jadi khalifah. Husain nak pi, tuan-tuan. Masa tu ditahan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ialah sepupu Nabi. Kan tuan-tuan tahu kan? Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdul bin Talib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Kilab ni sampai kepada Adnan tak ada khilaf. Adnan sampai kepada Nabi Adam ada khilaf ulama. Saya hafal sampai dekat Kilabnya. Hampa tanya lebih aku tak kenal. Aku pun tak tahu. Tapi nak beritahu, Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Sebab Abbas adalah bapa saudara Nabi. Ni Abdul Muttalib kan, banyak kan, Abu Talib, Abu Lahab kan, lagi Hamzah, Aqil, Abbas dan banyak lagi lah, Ummu Hani dan sebagainya. Abdullah bin Abbas dia tahan tuan-tuan Sayyidina Husain. Dia kata apa? Jangan pi. Sebab kalau pi hang akan dibunuh. Tapi tuan-tuan ingat tak? Nabi SAW kepada Sayyidina Husain dan Hasan, kamu, dia kata, kamu akan dibunuh oleh pemberontak. Dia janji kepada Sayyidina Husain, kamu akan dibunuh oleh pemberontak. Sayyidina Husain dibunuh oleh pemberontak yang kata nak angkat dia jadi khalifah. Jadi pancung kepala dia. Kepala dia ada di Mesir. Tapi lagi ditahan lagi siapa tuan-tuan? Oleh seorang nama dia Muhammad ibn Hanafiyah bin Ali. Tuan-tuan tahu siapa? Muhammad ibn Hanafiyah bin Ali ni ialah anak kepada Sayyidina Ali, bukan daripada Siti apa nama Fatimah. Mak dia nama Hanafiyah. Hanafiyah tu sebenarnya nama perempuan, kan tahu? Tuan-tuan jangan silap. Hanafiyah tu nama perempuan. Namanya Muhammad ibn Hanafiyah, anak kepada Hanafiyah bin Ali. Muhammad bin Hanafiyah inilah yang menjadi imam apabila Abdullah bin Abbas mati. Dia jadi imam. Dia sembahyang jenazah. Dia tahan tuan-tuan, dia tahan. Wahai Husain, dia kata. Husain ni kira macam kalau Sayyidina Ali dengan Abbas, Ali dengan Abbas pak menakal lah. Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Abbas sepupu sama dengan Nabi. Jadi Muhammad bin Hanafiyah sama kan, sepupu lah. Sepupu. Dia kata jangan pi wahai apa nama Husain. Maksud dia pak menakal pupu lah. Tuan faham tak? Pak menakal pupu kan? Jangan pi, dia kata. Hang akan dibunuh. Husain kata dak, dia nak lantik aku jadi khalifah. Sebab apa tuan-tuan? Sana duk janji duk nipu. Mailah kami lantik hang jadi khalifah, hang jadi Perdana Menteri. Ni dekat Baghdad ni, macam ni lah. Lantiklah aku akan jadi minyak turun. Ni lah ni, pemberontak ni. Kan? Hang mai kata Husain, kami lantik hang jadi khalifah. Lalu Abdullah bin Abbas tahan. Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi. Tuan-tuan kena ingat, lepas sahabat disebut sebagai tabi', yang mengikut sahabat. Kemudian tabi'in. Betul tak? Kan? Yang jumpa dengan sahabat disebut tabi'in. Sebab mereka tak jumpa Nabi. Tapi orang yang jumpa Nabi disebut sahabat. Tuan-tuan, lalu kata apa nama Muhammad ibn Hanaf dibunuh. Sayyidina Husain dak, dia kata ni depa janji ni. Tiba-tiba keluar ditahan oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ditahan lagi. Zubair bin Awam kahwin dengan Ummu Hani. Tuan-tuan tahu Ummu Hani siapa? Kahwin dengan mak susuan Nabi yang menjadi hamba kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Lahab, Ummu Aiman. Ummu Aiman dia kahwin dapat Abdullah bin Zubair bin Awam. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia tahan. Jangan pi, dia kata. Ketika zaman Abdullah bin Ubay berlakunya krisis yang cukup dahsyat, depa serang Kaabah, depa tembak dengan manjanik terbih. Kaabah runtuh, tuan-tuan. Kaabah dah runtuh dah zaman Abdullah bin Zubair. Dah runtuh dah. Kalau kata ni kita bacakan, nanti akan berlaku Kaabah diruntuhkan. Telah runtuh dah tuan-tuan Kaabah zaman Abdullah bin Zubair. Pakai menjanik itu terbih lah. Buah terbih tu, buah batu, tembak. Runtuh Kaabah. Dan selama 20 tahun tuan-tuan, Hajarul Aswad tak ada dekat penjuru Kaabah. 20 tahun. Kita tak pernah dengar cerita ni. Tuan-tuan baca sejarah. 20 tahun Hajarul Aswad penjuru tu hilang. 20 tahun.
Kemudian jumpa balik, barulah balik semula. Tanda kiamat yang sebut dalam ni, Kaabah runtuh, Hajarul Aswad hilang, telah ada, telah berlaku. Telah berlaku. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Akhirnya ditahan. Jangan pergi lagi. Termasuk yang tahan siapa? Abdullah bin Umar. Nabi tuan-tuan, anak depa bagi nama Abdullah. Abdullah ibnu Mas'ud. Kan? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abu Bakar, semua nama Abdullah. Tuan-tuan, banyak anak kita letak nama Abdullah ya. Dalam kampung ni aku ingat anak Cikgu Alim, Cikgu apa? Cikgu Mat ya. Banyak orang tak bagi nama Abdullah. Abdullah ni satu lagi ada lagi. Lah jemaah motor pasal tak mai. Tu ada. Banyak nama Abdullah ni orang tak, tapi zaman sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Abdullah ni hamba Allah. Tapi kita kalau bagi nama Abdullah, orang bagi Pak Lah. Pak Lah dia gelak macam-macam. Dia gelap macam. Tapi sahabat dulu nama Abdullah ditahan. Abdullah Mas'ud tahan. Abdullah Abbas tahan. Abdullah bin Zubair tahan. Jangan pi wahai Husain. Kalau hang pi hang kena bunuh. Sayyidina Husain pi tuan-tuan, dijanjikan apa? Jadi khalifah, akhirnya dibunuh. Dibunuh dengan kejam yang paling dahsyat tuan-tuan. Depa ambil kepala Husain tu. Ni. Dia bawa pi dekat pemberontak ni, dia tikam mata Sayyidina Husain. Tikam tu, dia tengok aku dah bunuh ni. Seorang sahabat Nabi tuan-tuan, dia kata apa? Mata ini yang kamu tikam, mata itulah yang melihat Rasulullah SAW. Tikam sampai macam tu, punya dahsyatnya. Benci dia kepada keturunan Sayyidina Ali. Tikam ni. Kalau kita tengok baca sejarah. Dan inilah banyak orang munafik yang janji tapi bohong, akhirnya terbunuh tuan-tuan. Pada ketika itu ramai di kalangan sahabat yang berdiam diri. Sebab tu kalau kita berlaku krisis ni ada berapa pendapat. Pertama, boleh duduk diam. Di antaranya apa tuan-tuan? Di antaranya seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tanya ni berlaku perlintikan ni. Apa kerajaan lah ni, di antara Muawiyah, Sayyidina Ali ni, Sayyidina Husain terbunuh, macam mana? Nabi kata lebih baik duduk diam daripada duduk diam. Kan? Sebab tu ada ulama yang duduk diam. Ada semua tapi ada pak. Duduk diam, masuk sekali dalam fitnah ni, masuk sekali. Di antaranya apa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila Muawiyah lantik Yazid tuan-tuan, Yazid anak dia, maka berlakulah krisis yang cukup dahsyat. Sebab apa? Sebab dia nak supaya lantik bukan anak dia, supaya dilantik seperti mana pemilihan, tapi lantik Yazid. Masa tu ada sahabat diam lah, buat tak tahu, tak biar dah. Daripada ni lagi teruk, buat aku tak tahu. Dia kira ada pegang buah tasbih. Boleh tak? Nabi kata ada hadis. Ada hadis sahabat kata, ulama kata, kalau ketika itu kamu duduk diam seperti mana menggigit dengan geraham. Buat tak tahu dah. Tapi yang kedua lagi bagus, duduk dalam tu tapi jangan kata aku betul. Maksud macam law ni kan, ada yang kata muafakat nasional, jangan duduk-duduk aku betul, hampa semua kapiak. Salah. Sebab politik ni dia macam ni, esok macam tu. Jangan dulu bergaduh lah kawan, dia jadi macam tu tuan. Kita jangan kalau kita duduk dalam tu, kita pegang, kita jangan duduk kata orang lain tak betul. Ini ada pendapat dalam ulama kata, duduk tapi jangan kata orang ni, sebab politik ni dia macam-macam. Hari ni lain, esok lain, lusa boleh lain, tulat boleh lain. Lah esok pun jadi lain lah. Tu beza dah. Jadi kita macam mana? Kita tunggu apa yang berlaku lepas raya ni. Tengok, kita tunggu apa yang berlaku. Sebab ini di antara fitnah zaman yang cukup dahsyat, zaman akhir zaman ni. Yang Nabi sebut dah 3 perkara tu memang berlaku sungguh. Sebab tu dia kata ni, pada zaman sekarang, dan satu nak cerita bila sebut ada Muhammad ibn Hafiyah ni, kalau siapa pergi Taif, tuan-tuan kalau pergi Taif dekat Masjid Abdullah bin Abbas, ada kubur orang Melayu itu, ulama Melayu. Namanya Syekh Daud Fatani. Daud Fatani, dia mati di Taif, di kebumi sebelah Abdullah bin Abbas. Banyak kita tak tahu. Saya pergi baru ni jumpa seorang Arab tu cerita, dia kata ada orang Melayu, dia kata ulama orang Melayu mati di sini. Saya tanya siapa? Dia sebut Syekh Daud Fatani tu, gedut dah. Rupanya betul tuan-tuan buka sirah. Dia ke bumi sebelah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni ialah sepupu Nabi, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian sebelah Abdullah bin Abbas iaitu Muhammad ibn Hanafiyah bin Ali. Sebelah lagi Daud Fatani, Syekh Daud Fatani, yang tulis kitab Sirus Salikin.
Kita duk baca kan. Nasihat duk. Hebat tuan-tuan ulama orang Melayu kita. Jangan kata orang Melayu cak ayam. Oi, orang Melayu kita mati di Mekah cukup hebat kan. Lepas kata cak ayam tajang lah. Geram ni. Geram kan. Hebat orang kita ni. Di antaranya tuan-tuan ada seorang pelayar orang Melayu. Kalau tuan-tuan pergi dekat Singapura, gambar dia ada. Dialah yang pertama orang Melayu yang memusing ni dunia. Orang Islam. Nama apa tau? Apa nama? Awang. Nama Awang. Kita Awang ni tak tahu. Awang tu boleh pakai punya. Pusing dunia. Orang Melayu kita. Islam. Kita duk kata apa? Napoleon Bonaparte. Sebenarnya orang Melayu kita. Sebab dia boleh baca ni. Apa kapal belayar tu dan dengan tengok tu. Bintang lah. Nama Awang. Kita tak tahu tuan dia ingat apa Melayu kita buat padi balik tidur makan lain. Oi, orang Melayu pusing dunia ada. Jangan main-main. Orang Melayu Islam kita. Ini pasal apa dia macam nak marah dah. Lama kuliah tak mai, geram mai. Kan duk senyap lama. Tamu. Tuan-tuan ni. Pada penjahat-penjahatnya maka telah sedang jatuh pada zamannya sekarang ini. Makulalah. Merata-rata telah meriwayat akan hadis ini. Ini hadis Nabi tuan-tuan. Dia tulis dalam terjemahannya. Sebenarnya hadis Nabi. Ambil daripada hadis Nabi. Meriwayatkan hadis ini oleh Tabrani daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ni hadis yang saya baca tadi. Alamat yang ke-12 pula. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah seorang yang mukmin, yang kamil, ni bahasa Arab ni. Kamil bukan nama dia Kamil. Yang kamil, yang di bawah, yang sempurna. Dia terjemah tu. Seorang mukmin yang kamil. Dia beza tau. Ada dia Muslim, dia mukmin. Muslim saja, Islam saja. Dia mukmin ni orang yang beriman Subhanahu wa taala. Kemudian yang mukmin ni yang kamil, dia buat ibadat. Dia beramal dengan apa yang dia belajar. Yang sempurna di dalam puak itu, dalam puak yang fitnah tadi. Jadi terlebih hina daripada anak kambing pada pihak tiada dihormati akan dia. Ada orang yang beriman duduk dalam puak tu tak ada hormat lah. Dia buat tak tahu ya, ulama-ulama kena hina lah. Kena kutuk ya, kan? Ni kes Sajat dengan kes Sajat ni. Kes Sajat ni ada seorang dia berani. Akhirnya semua pakat bangun. Tu pun ada juga hak manggut ayuh ni. Cover dia ni. Tuan-tuan kena faham, dia tu jantan. Jantan, IC dia jantan, surat beranak jantan. Kita mengaji sains. Dia kena tentukan walaupun dia tukar jantina. Dia kena tentukan melalui proses penentuan kromosom. Kromosom ni kalau lelaki dia ada Y. Kalau perempuan dia ada X. Dia kena tentukan sama ada Sajat ni X ke Y. Kalau X hang memang jantan walaupun buang alat kelamin. Tetap jantan. Maka dia pi Mekah, dia kena pakai kain ihram. Masalah dia tuan-tuan, dia pi pakai tuan-tuan, macam mana dia niat masa dekat miqat? Kan orang lelaki tak boleh pakai berjahit? Kan orang lelaki tak boleh pakai berjahit? Katalah dia pakai kain ihram macam mana? Itu terbeliak mata macam tu bah. Ni bab ni. Tak tahulah apa yang berlaku, boleh senyum takat gambar saya pun bengang. Kami dalam grup Mutawih ni dah hantam timnya. Sebab apa? Baik main dengan duit tuan. Dia boleh buat ikut suka dia. Tapi kita orang Islam yang beriman ni jangan nak bermain-main. Benda ni hukum. Hang dapat 30,000 seorang pun, kalau 12 orang 300,000, ni hukum. Benda ni benda hukum. Pi sana apa berlaku tuan-tuan? Dia duduk dalam tandas tak apa lagi. Semayang sebelah orang perempuan. Kita pergi sana. Arab tahu Arab kata apa? Haram. Derekah depan kita. Tak semayang lagi. Kita semayang. Bini duduk tunggu bed. Dia main sound tu. Haram. Saya pernah kena. Ni Mutawih ni. Saya kata istani. Saya tunggu sekejap. Hadha zawjati. Tahmil hadha aqibah ni. Ni bini aku ni pegang bed aku. Dia telah haram. Dia kata haram. Aku nak pergi cuma geram ni. Suruh dia pegang beg. Haram duduk sebelah. Cuba bayang Sajat duduk sebelah. Semayang dengan orang perempuan. Sah macam mana? Dia ni buat hukum bang.
Bukan main-main. Maka ramai ustaz-ustaz yang bangun. Di antaranya yang paling bagus, Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa. Dia bangun, dia kata, di bab hukum. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Allah. Yang nak pergi Mekah, pergilah, tuan-tuan. Yang tak tahan tu, dia boleh selfie tu, dia nak tangkap. Tuan-tuan bacalah ayat Quran. Dalam surah As-Sajdah, Allah kata apa? Akhir sekali, ma nazzalallahu min syai'. Orang yang derhaka kepada Allah ni, akhirnya dia kata apa? Ma nazzalallahu min syai'. Aku buat jahat, Allah tak turun apa kat aku pun. Dalam Quran sebut. Tuan-tuan tengok, dia tangkap gambar tu, dia nak tunjuk apa kat orang Malaysia. Hampa tengok, aku main Mekah pakai tudung, Allah tak turun bala pun. Tuan-tuan faham tak? Nak tunjuk kata, hampa tengok, hampa duk marah kata kat aku. Ni, aku main Mekah ni depan Kaabah. Tak ada bala apa pun. Allah sebut dalam Quran, ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sebenarnya kamu dalam kesesatan yang sangat besar. Memang bala sekarang tak turun. Tapi bila dia turun, semua kena. Sebab tu ulama-ulama, ustaz-ustaz bangunlah. Benda ni, benda cukup dahsyat ni. Kan? Tuan-tuan tengok di Wuhan tu, di Wuhan kan. Walaupun baca sikit kita baca. Isu semasa banyak ni. Kan? Wuhan tu tuan-tuan, tengok apa yang mereka buat dekat umat Islam. Umat Islam di China tak ramai. Uyghur ni lebih kurang dalam 11,000, 12,000 kan. Mereka tangkap dalam penjara saja 1 juta. 1 juta dalam penjara umat Islam. Uyghur. 1 juta. Mereka buat macam mana? Kena menikah dengan orang Cina. Ni jilbab pun ni dia tarik macam tu lah. Kemudian yang paling dahsyat, Presiden Cina ketika hari merdeka je lah, bukan merdeka, hari apa? Hari apa? Pembarisan tu, dia kata apa? Sesungguhnya dia kata Cina ni tak ada siapa boleh lawan lah. Punya dahsyatnya. Tak akan siapa boleh jatuh. Dari segi kuat. Allah hantar apa? Virus yang tak nampak lah. Dan tengok, hang angkuh sangat jaga. Hang tak kira, hang angkuh sangat. Hang bukan Islam ke Islam, Allah akan datang. Tengok Allah hantar hama lah. No. Law ni semua di China, semua pakai ni, pakai mask. Hang tarik orang supaya jangan pakai tudung, Allah hantar hama lah, tutup semua. Kemudian dia buat macam mana? Orang yang nak mai daripada China, semua negara tak mau terima. Kecuali Malaysia yang terima, mangkuk ayun tu ya. Ni tak mau terima ni. Tengok, Allah marah tuan-tuan dekat mereka ni. Negara lain semua tak mau terima. Sebut China, tolak tu. Tu dia sampai macam tu. Dan kota bandar Wuhan tu jadi macam kota hantu. Tak berani keluar. Duduk dalam rumah semua. Lah, tuan-tuan tahu penyakit yang kata novel corona tu macam mana? Bukan proton corona apa Toyota corona. Dalam duduk elok-elok ni, boleh jatuh mati tu. Macam kalau kita orang muda-muda apa, zombie kan. Hamil duduk jalan. Jatuh. Mati. Macam kelawak. Dia kata mai daripada virus kelawak, makan kelawak. Kan, kena mati. Allahu Akbar. Tengok, Allah nak bagi senang. Sebab tu bukan kita punya apa yang kita punya. Apa yang kita punya ni bukan kita punya. Orang-orang Islam, orang yang beriman. Apa yang kita punya bukan kita punya. Tuan-tuan jangan ingat apa yang aku ada tu aku punya. Bukan aku punya. Bukan kita punya. Apa yang kita bagi kita punya. Apa yang kita buat kita punya dengan amalan kita. Sebab tu kita orang Islam, apa yang berlaku tu sebagai satu apa? Satu bala yang Allah tunjuk kat dia. Hang kata hang kuasa tu, sebab Cina ni dia banyak tak percaya Tuhan. Tak percaya Tuhan ada apa? Allah datangkan. Sebab tu ini dia antara tanda-tanda akhir zaman yang apa yang kitab ni sebut berlaku, tuan-tuan. Sebab tu dia kata orang yang beriman, orang tak pandang, memang tak pandang lah sekarang ni. Ustaz-ustaz, ulama-ulama orang buat tak tahu lah. Tambah-tambah dan baru ni Ustaz Somad. Ustaz Somad dia cerita, kami dalam grup ni ada grup asatizah, tuan-tuan. Ustaz Somad dia kata main-main Malaysia, immigration tahan. Ambil tengok, Encik masuk nak kerja di sini ke? Dia tanya Ustaz Somad nak kerja. Ustaz Somad dia kata, dia ni tak pernah tengok YouTube lah. Immigration tu tak pernah tengok Ustaz Somad tu. Tuan-tuan bayang tengok punya famousnya Ustaz Somad tu. Ustaz Somad ni tuan-tuan cukup hebat lah. Pakar hadis lah. Ahli Sunnah wal Jamaah ni, kalau Ustaz Somad dia hebat lah. Allah boleh tak kenal tuan-tuan. Ulama orang tak kenal pun. Allah, tak tahulah tuan-tuan. Ni dia kata disebut sini. Ulama ni tuan-tuan seperti anak kambing. Ada pihak, ada pada
pihak tidak dihormat dengan akan dia. Orang tak hormat lah. Macam anak kambing tahu macam mana? Anak kambing. Nabi Musa orang tolak, terajang macam tu lah. Tak hormat. Telah meriwayat akan hadis ini oleh Tabrani daripada Ibnu Mas'ud. Ini dihuraikan hadis tadi. Alamat yang ke-13. Bersabda Nabi apabila membaharukan pekan bandar tadi dan rumah, maksudnya buat rumah baru dengan pembinaan yang baru serta ditambahkan beberapa rumah dan beberapa pekan pula dan diruntuhkan pembinaan yang lama yang sedang, maksudnya yang dulu yang ni runtuh habis, jatuh di Mekah. Maksudnya jatuh ni bukan Mekah tu jatuh kat tu, buat di Mekah, di tempat tu, di Mekah. Maksudnya pembangunan ni semua buat yang baru. Mekah ni kalau siapa pi 2010 lah main 2020 tak sama dah. Tak ada sama, semua lain dah. Kan? Dulu tuan-tuan kita sebut apa Masjid Kuching. Siapa yang pi dulu tahu kan? Kuching mana ada, habis runtuh habis. Tak ada dah Masjid Kuching. Kawasan Masjid Kuching tu jadi dataran pun. Depa nak naik hotel. Dan sekarang ni kalau siapa pergi Mekah, dia boleh naik tingkat 4, dia boleh naik Clock Tower. Clock Tower itu Abrash tu. Tuan-tuan duduk di atas tu, tuan-tuan akan nampak semua kota Mekah ni. Duduk di jam-jam tu. Siapa yang bina jam tu? Orang bayar Malaysia. Ambil ingat orang Melayu mangkuk ayun lah. Orang Malaysia yang design, dia kerja dengan syarikat Jerman. Tu yang bina tu. Yang design tu. Orang tanya saya, Ustaz, pasal apa Mekah ni, dia punya jam dia tu atas macam tanduk. Dia ada beza apa? Rupanya kalau macam tu, ni, itu zaman Nabi SAW yang membina bangunan tu. Tuan-tuan kena ingat. Kalau dia naik macam tu saja, yang tu dikatakan para sahabat dan para tabi'in. Tu beza dia tu. Kalau tuan tengok kan, dan tu, dia ada kadang-kadang bulat dia cantum. Dia nampak macam bulan, tapi cantum di atas terus. Nabi. Tapi kalau dia macam tu saja, tapi tak datang, tu zaman para sahabat dan para tabi'in. Kalau yang ni saja, kadang-kadang macam tu, dia macam tu. Dia tepi macam tu. Dia bulan dah. Sebenarnya bukan tanda sejarah dia. Dan setengah ulama kata, kalau tengok anak bulan daripada Arab Saudi, tanduk. Tapi kita tengok daripada Malaysia, bentuk dia macam mana? Anak bulan. Dia macam tu kan? Sabit. Tapi kalau Arab Saudi, bentuk macam tanduk. Itu namanya anak bulan. Bulan hilal. Tu beza dia. Tuan-tuan tengok, kalau duduk di atas tu, nampak Allah runtuh habis dah. Di antaranya, tuan-tuan, Jabal Umar. Jabal Umar tak nampak macam bukit dah, Jabal Umar. Dulu ada Jabal Umar tu, semua hotel 5 bintang. Ni, apa yang disebut ni? Akan jatuh di Mekah. Maksud dia berlaku di Mekah. Bukan jatuh semua di Mekah. Akan berlaku di Mekah. Dan di Jeddah. Tu, Jindadah tu Jeddah. Dengan silap baca. Di Jeddah. Kenapa disebut Jeddah? Jeddah ni dalam bahasa Arab. Jeddah ialah nenek perempuan. Jaddati. Nenek perempuan. Kerana apa disebut Jeddah? Kerana Siti Hawa turun di Jeddah. Dia turun di Jeddah. Kemudian dia berjalan bertemu di Jabal Rahmah. Tu yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam turun di mana? Nabi Adam turun di Sri Lanka. Sebab tu kalau siapa pergi Sri Lanka ada bukit. Bukit tu ada tapak kaki Nabi Adam sebesar ni. Tapak kaki Nabi Adam. Besar tuan. Sebab tu orang tanya, Nabi Adam ni turun di Sri Lanka, macam mana dia boleh sampai di Jabal Rahmah? Setengah ulama kata dia langkah daripada Sri Lanka tu melalui Laut Hindi tu hanya 7 langkah. Maksud dia besar tak? Jangan tanya. Besar 7 langkah aja tu. Bertemu di Jabal Rahmah selama 100 tahun. Nabi Adam ni hidup 1000 tahun umur dia, panjang. 1000 tahun. Selama 100 tahun dia tak tengok langit, Nabi Adam. Dia tak tengok langit. Lalu dia bertemu dengan Siti Hawa di mana? Siti Hawa turun di Jeddah. Kubur dia ada di Jeddah. Panjang kubur dia. 100 meter. Panjang. Kubur dia di Jeddah. Bertemu di Jabal Rahmah. Tu disebut Jabal Rahmah. Bukit kasih sayang. Nabi Adam selama 100 tahun tak tengok langit. Dia sentiasa berdoa. Sebab tu ulama suruh baca doa ni lepas semayang.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi di Jeddah dan berlaku di Jeddah. Kalau siapa pergi Jeddah lah cukup bagus. Lah pemerintahan King Salman bagus sungguh. Bagus macam mana? Semua tempat-tempat immigration nak masuk lah semua perempuan. Dulu perempuan tak ada, kereta tak boleh bawa. Lah di Jeddah kereta boleh bawa dah orang perempuan. Kereta boleh bawa. Satu lagi orang perempuan semua duduk kat kaunter. Kalau kita pergi Mekah kan, Allah, seronoklah ni. Sebab kaunter semua perempuan. Cepat. Dulu jantan semua. Kita duduk tunggu mati hidung 15 minit. Allahu Akbar. Dia boleh pegang telefon. Telefon. Malaysia. Kita duduk tunggu, geram tak kira lah. Lepas tu dia suruh letak. Dia letak, kita pun letak lah. Kita letak, dia buat tak tahu. Yang kita duduk pegang ni, aku nak angkat ke ni. Kan? Lah tak ada. Semua perempuan. Sampai 20 saat. Cepat lah tu. Bagi juga King Salman ni rezeki tu. Kan? Ini di Jeddah dia kata. Memang, tuan-tuan tengok bangunan dahsyat-dahsyat di Jeddah sekarang. Dan merata-rata negeri. Maksud dia bukan saja di Mekah, Madinah, Jeddah saja, di seluruh dunia berlakunya pembangunan yang cukup hebat. Dan meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani. Ni Tabrani huraikan hadis pembangunan tadi. Dia tengok pula alamat yang ke 14 ke 13 ke 14. Bersabda Nabi SAW, apabila zahir segala ya tu, ya tak ada. Titikkan. Bunyian. Bukan bunyian. Bunyi. Segala bunyian tambah ya tu tak ada. Daripada gendang, daripada gendang, bukan kandang. Tu kena baca bagi betul. Hari baca silap daripada kandang, mai kau mana kandang. Gendang dan serunai. Dan radio dan tuan-tuan tengok ni, yang ni istilah orang putih. Dan loudspeaker. Tengok Tok Guru dulu dahsyat, dia tulis loudspeaker. Mamat tahu lah loudspeaker apa? Loud tu dalam bahasa Inggeris. Pembesar suara. Tengok tulis dalam bahasa Inggeris loudspeaker. Hamba ingat orang Melayu cak ayam ni kalau silap baca ni, kita lu fikir apa? Loudspeaker. Loudspeaker tu corong tu. Kita panggil apa? Speaker tu. Dia tulis tu loudspeaker. Dahsyat betul. Aku pun tak tengok tadi. Loudspeaker dan gambus. Gambus teng tu. Yang gambus tu. Dia ada beza dengan gitar gambus. Bunyi-bunyian ni, gambus, loudspeaker dan lain-lainnya. Tuan-tuan pernah tengok gambus? Gambus tu dia ada besar. Ni tu. Dia bila bunyi teng. Dulu kita zaman 60-an 70-an ada tu gambus tu. Ghazal Pati kan. Allah baladin, aku tahu lah dulu. Pergi duduk dekat balai tu, yang tiang tu aku duduk orang tu lah. Duduk tengok jebong duduk nyanyi. Zaman tu lah. Gambus dan lain-lainnya daripada permainan bukakan akan segala hati. Maksud dia, hati kita ni bukan suka. Tapi dia macam, kan hati ni orang nak tenang macam nak dengar muzik. Sebenarnya muzik ni tak haram. Kecuali benda yang melalaikan. Kan? Melalaikan. Gendang boleh buka. Tak ada. Zaman Nabi tuan-tuan, ketika mana Nabi mai hijrah, pada 8 Mekah ke Madinah, 8 Rabiul Awal. Nabi tak masuk lagi. Kita duk kata hijrah di Muharram. Bukan Muharram. 8 Rabiul Awal. Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Nabi masuk daripada Quba ke kota Madinah ialah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi masuk tu, para sahabat-sahabiah yang tunggu di Madinah, mereka pukul gendang, hadrah. Gendang yang besar tu. Mereka pukul gendang, tum. Mereka pukul itu, tala'al badru alaina. Pukul gendang. Tak ada masalah tuan-tuan. Kan? Dengan kata, tak boleh haram. Dengan hadrah, dengan gendang. Dengan gendang, tak ada masalah. Cuma takut melalaikan. Mereka memuji Nabi SAW. Yang telah jatuh merata-rata negeri. Jatuh ni maksudnya berlaku. Di merata negeri. Kan?
dengan muzik ni berluar luasa. Dan tempat, yang ni kampung-kampung, tu tamim pata tempat, bukannya tamim pata tempat, kampung-kampung, kampung pun masuklah, ladak lah, bukan kampung, dalam diri kita pun sendiri ada, kan ada handphone ada kan, dengan ustaz-ustaz pun, Siti Nurhaliza, handphone pernah berlaku tuan-tuan, masjid tu sebut senang lah, masjid Padang Serai, saya duduk belakang, imam tu hafal Quran, tengah Allah Akbar, lagu raya, bukan lagu Siti Nurhaliza, cindailah mana, terus nak habis cari button, kami duduk ayan tutup imam tuan-tuan, Allahu Akbar, cindailah mana, aduh jam tuan-tuan, kalau boleh ustaz tu buah lagu lain kan, lagu yang agak ni sikit, lagu Siti Nurhaliza tuan-tuan, jam ni tu lah, ni dengan handphone lagi dahsyat tuan-tuan, setiap orang, bukan kampung ni kampung dan negeri ni, lah ni setiap orang ada bunyi-bunyian. Seterusnya, alamat yang ke-15, sabda Nabi SAW, apabila banyak segala askar ni tentera perang yang sedang jatuh, sekarang tu bukan Zain, sekarang yang jatuh sekarang ni berlakulah tentera-tentera, askar-askar berperang, dan dia kena berhenti kat itu, dan membanyakkan, mengumpat, mengumpat orang, dan membanyakkan, menjatuhkan akan kemaluan ni bukan menjatuhkan kemaluan dia, malu dia, akan kemaluan orang yang sedang jatuh, maksud dia tu dah jatuh dah, kita malukan dia lagi. Ni disebut dalam hadis ni, askar banyak, dia kata banyak orang mengumpat antara satu sama lain, buat fitnah lah, cukup senang tuan-tuan, pakai handset dia kan, tuan-tuan nak jatuh dalam masa sehari ya, Ustaz Abdullah Khairi ditangkap khalwat, post sehari saja link, nampak fitnah sekarang, betul tak? Pakai handset dah. Lepas tu pula ambil gambar saya, bubuh dengan umpan mana apa. Hampa jangan nak buat ni, aku sebut lah ni. Saya hampa buat pula kan. Hantar lingkup dalam masa sehari lah. Dahsyat tak fitnah ni? Dahsyat. Ni. Cukup. Dia boleh buat real tu. Kita pun tak sangka benda ni nak main zaman lah ni. Nak berjatuh orang dalam masa sekejap je. Dia sebut sini, umpat orang, menjatuhkan orang. Dulu dia pun tak terbayang tuan-tuan dengan handset. Dia cuma sebut je daripada hadis Nabi. Tapi sekarang berlaku, dia kata. Alamat yang ke-16, sabda Nabi SAW, apabila zahirlah orang yang menghalalkan, halam alif lam tu tak nampak, orang yang menghalalkan akan arak, dan zahir menghalalkan makan riba, halalkan ni, dan makan suap, sinwa alipa, suap, iaitu tumbuk rosok. Ni zaman apa? Zaman kita zaman lama-lama. Tumbuk rosok, tahu tumbuk rosok? Tumbuk rosok ni kita bagi tabuk apa? Tumbuk rosok kan. Aku dapat projek ni 20,000. Hang boleh lulus tak? Dia takut tak lulus. Apa? Tembak. Bagi buang 2,000. 2,000 hang punya. Tumbuk rosok. Rasuah. Jadi sebut ni tumbuk rasuk, suap. Di sini suap, rasuah. Yang sedang jatuh sekarang, yang sedang berlaku sekarang, bukan jatuh. Disebut jatuh. Yang berlaku lah ni dia kata, tumbuk rasuk. Dan sekiranya tiada dapat membuat satu pekerjaan, pekerjaan tu tak dapat buat, melainkan dengan tumbuk rasuk. Bukan tumbuk rasuk dengan silap tuan-tuan. Maksud dia bagi rasuah. Aku nak dapat projek ni, hang bagi kat aku. Hang bagi kat aku bagi duit kat hang. Itu nama tumbuk rasuk. Kan? Dan menjadi mereka itu akan tumbuk rosok. Tumbuk rosok ni jadi perasuah. Akan hadiah. Akan saya sebut tadi sebagai hadiah, sebagai ganjaran kalau bagi dapat projek. Dengan sebab suatu pekerjaan. Berlaku tak lah ni? Berlaku. Sekian persen. Lah ni cukup teruk ni. Kerajaan lah ni. Teruk macam mana? Rasuah. Nampak macam tak nampak. Lagi teruk. Kami duduk dalam travel tahu lah. Main-main direct terusnya. Boleh tak bagi? Terus minta tuan-tuan. Lagi teruk. Siapa yang duduk dan tahu lah. Orang yang tak duduk tak tahu ni live, mampus biar. Dengar ni. Kan? Geram kena sebut juga. Kan? Sebab dah kena dah. Alamatnya yang ke-17 pula. Membuat suatu perniagaan
dengan zakat. Perniagaan dengan zakat. Ni niaga ni dengan zakat, artinya memberi oleh mereka itu akan zakat itu kepada segala anak kuli. Dia meniaga untung, tapi dia tak bagi kat yang ni. Macam mana? Dia bagi kat kuli dia. Zakat tu sepatut keluar, tapi zakat tu dia anggap sebagai gaji. Kita tengok dia urai lagi. Dia kata, bagi dekat anak kuli. Mereka itu kerana ganti pengupah mengerat padi. Hang kerja dengan aku dapat zakat. Zakat tu patut keluar dengan asnaf, tapi dia bayar dekat kuli dia anggap sebagai zakat, sedangkan gaji. Boleh tak? Mana boleh? Kan? Gaji-gaji lah. Zakat hang kena keluar. Kan? Ni. Dan mengganti-ganti mereka itu dengan zakat, maka memberi oleh ini akan dengan dibalikkan pemberian itu. Contohnya ini kan ini apa? Saya dengan Bamat. Okey, Bamat buat padi. Zakat Bamat bagi kat saya. Zakat saya bagi kat Bamat. Balik. Untung tak untung, siapa pun tak rugi. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia kena bagi kat asnaf. Ni dia kata ni. Dengan dibalikkan pemberiannya. Aku bagi kat hang, bagi kat aku. Seperti zakat Zaid. Ni Zaid dia ada tu Zaid, nama orang. Diberi kepada Umar. Dan zakat Umar pula diberi kepada Zaid. Zaid dapat, dia bagi kat Umar. Umar dapat, bagi kat Zaid. Dua-dua tak rugi, dua-dua tak untung. Boleh tak? Haram tuan-tuan, tak boleh. Maka pada ketika itu tidak jadi rugi keduanya. Itu yang sedang jatuh sekarang, yang duk berlaku lah, dia kata. Bukan nak bagi kat asnaf, tapi duk sama-sama supaya tak rugi. Ada tak? Ada. Alamat yang ke-18. Kita boleh baca satu muka je dia. Sabda Nabi SAW, apabila akan keuntungan. Maksudnya amanah tu untung. Maksudnya dapat jawatan tu untung. Ada tak? Ada. Dan zakat itu menjadi kerugian. Ni beza ni. Dua ni yang beza. Sabda Nabi SAW, menjadikan amanah. Amanah ni apa? Kuasa. Dalam satu hadis dia kata apa? Iza wusidal amru ihi fantaziris sa'ah. Apabila amanah ni diberi pada orang yang bukan ahlinya, ghairi ahlihi, kalau kita mengaji bahasa Arab, ghairi ahlihi ni bukan ahli, fantazir, tunggulah sa'ah ni kebinasaan, kehancuran. Kita bagi amanah pada bukan ahlinya, bagi kepada jaga agama. Tak tahu. Macam tak jaga agama pun, dia nak jaga agama orang lain. Agama Islam ni macam tak jaga. Kan? Dia nak jaga apa? Kita kena maqasid syariah, menjaga hifzuddin, jaga semua agama-agama. Hang menteri agama Islam nak jaga agama orang lain tak? Agama Islam. Dulu aku kempen untuk dia. Masa masuk dulu, tasik kelugok. Lah jumpa tak tegak tu. Kamu. Tuan-tuan dulu ni dia masuk calon, apa yang anak muda dia tak tahu. Ni tasik kelugok masuk sini parlimen. Siapa yang atok jadual? Tanya abang Mak. Inilah orang dia. Lah jumpa tegak pun tak mau. Tegak pun tak. Yang jadi itu saksi sign untuk masuk calon. Siapa? Ayah saya. Ayah saya tuan-tuan ditarik jawatan jadi imam. Ingat lagi. Buat tak nampak kan? Kita hantar mesej tak balas. Kawan-kawan semua tu mengaji sekali dengan abang saya Ahmad Najib. Lah terus jaga agama. Macam tak jaga agama, jaga semua agama. Allah, kita pun macam ni. Tabung haji pun baru ni, plantation. Siapa yang tahu dia tahu lah. Plantation apa tabung haji dijual kepada syarikat Cina. Apa yang berlaku? Ini yang ni tuan-tuan disebut di sini. Kan? Amanah orang itu akan keuntungan untuk dia, gaji beribu, dan ni lain pula, dan zakat itu zakat rasa macam rugi, dan lain pula ni hadis lain, dan belajar ilmu, lam itu bukan alam, ilmu, dan belajar ilmu bagi yang lain daripada agama. Belajar ilmu ni tak sangkut langsung tentang agama, tak ada masalah tuan-tuan nak mengaji ilmu apa mengaji, tapi sangkut dengan agama, dekat dengan Tuhan. Meriwayatkan hadis ini oleh Tirmizi daripada Abu Hurairah, dan makna hadis ini bahawa, dan tengok dia hurai,
hilang amanah orang yang memegang akan segala amanah manusia. Diberi amanah jawatan kat dia, dia buat sia-siakan. Dan segala kiriman itu, maksudnya apa yang diberi kat dia, amanah tadilah, jawatan tadi, dan menjadi oleh mereka itu akan dia akan beberapa harta ghanimah, jadi harta untuk diri dia. Ya, ini harta rampasan daripada kafir untuk diri, harta ghanimah yang jatuh di dalam segala tangan mereka itu. Tuan-tuan tengok ayat ni, jangan silap tau. Maksud dia harta ghanimah kena keluar zakat. Dan membilang oleh manusia akan zakat. Orang ramai nampak harta tu kena keluar zakat. Kan, harta tu, dia berhenti kat ni. Tangan mereka itu berhenti. Dan membilang oleh manusia akan zakat. Ni, harta tadi tu, orang ramai nampak kena keluar zakat. Tetapi orang yang pegang amanah tu dia kata apa? Itu gharamah ni adalah denda. Ghanimah dengan gharamah berbeza. Ghanimah ni harta rampasan yang daripada orang kafir. Tapi dia kata itu gharamah, yakni musyaqqah. Musyaqqah ni benda yang dihalang di atas mereka itu oleh memberi zakat. Dia kata harta ni tak perlu keluar zakat kerana apa, tak payah keluar. Pemimpin kata itu sebagaimana musyaqqah di atas mereka itu oleh segala bayaran bagi segala hak atas orang di atas mereka itu. Tengok ayat ni belit. Sebenarnya dia kata apa? Pemimpin dia kata yang ni bukan hak untuk keluar zakat. Yang ni gharamah, denda aja. Jadi tak payah untuk keluarkan zakat. Sedangkan membilang oleh manusia akan zakat. Orang nampak ni kena keluar ni, tapi depa dengan kuasa amanah depa tak buat. Dan makna yang lain pula tadi, yang kan kita tengok tadi, orang yang belajar ilmu tu, dia sambung. Dan makna belajar ilmu bagi yang lain daripada agama itu, artinya menanggung akan mereka itu di atas belajar ilmu itu, selain daripada agama Allah yang disebut tadi. Belajar ilmu bukan agama. Belajar lain daripada yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ini nak main pula matematik dalam bahasa Inggeris pula. Depa kata matematik sains bahasa Inggeris. Saya duk mengajar dulu matematik habis. Lingkup macam mana? Dah lah bahasa Melayu pun teruk orang Melayu kita ni. Lepas tu pula bahasa Inggeris, ajak bahasa Inggeris. Bahasa apa? Sains dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan bayang tu. Bahasa Melayu pun out. Ajak matematik dalam bahasa Inggeris. Nak bagi faham tak? Lagi tak faham. Pertama dia meluat dah bahasa Inggeris. Lepas tu dia meluat lagi pula sains dengan matematik. Tu yang budak Melayu lah lagi teruk. Masa zaman PPSMI saya tahu lah. Bila kita mengajar tu bahasa Inggeris, budak dah meluat lah bahasa Inggeris. Meluat matematik. Ajak sains bahasa Inggeris, meluat sains. Jadi 3 subjek dia pun meluat. Saya ingatlah masuk kelas belakang kali. Masuk tak ada masuk, dia berlari keluar. Masuk tengok tak ada apa, lagi seronok. Tak payah mengajar. Masuk tak ada. Lepas tu ustaz ajak, kami tak faham. Memang tak faham bahasa Inggeris. Tapi saya buat macam mana dulu tuan-tuan. Saya jenis sport soalan. Agak soalan ni keluar lah. Suruh mereka hafal lah. Okey, hafal ayat. Hampa tulis tu dah. Nanti kalau keluar tak keluar, hampa tulis. Pernah tuan-tuan, ada seorang budak tu, bahasa Inggeris fail. Bahasa Melayu fail. Kan? Matematik fail. Sains dapat D. Sains lulus. Pengetua mai jumpa, lah hang ajak macam mana ni? Bahasa Melayu fail. Inggeris fail, sains lulus. Saya kata dia hafal. Dia hafal, tulis hafal. Tuan-tuan bayang bahasa Inggeris fail, bahasa Melayu fail. Bahasa sains boleh lulus. Rupanya hafal. Tapi tak boleh buat apa. Kan? Lagi teruk, lagi meluat. Sebab apa tuan-tuan? Belajar tak sangkut dengan agama. Sedangkan kalau dulu tuan-tuan tengok Al-Khawarizmi yang apa? Memuka apa? Algebra yang tuan-tuan tengok algebra yang jumpanya orang Islam nama Al-Khawarizmi. Dia mengaji tu lagi sangkut dengan Tuhan. Dulu mengaji sangkut dengan Tuhan. Kita lah jadi doktor, jadi imam pun tak boleh. Yang doktor tolak jadi imam, tak boleh. Saya baru ni bawa umrah. Mengaji mana? Doktor Rusia. Tiba-tiba ada seorang jatuh sakit. Doktor kan? Doktor. Ni sakit. Saya tak boleh buat apa. Hang doktor apa? Tak boleh buat apa. Saya doktor cermin, dia kata. Rupanya tak ramai lama dah tinggal. Lah kali tengok. Saya pun tak tahu nak buat apa. Pegang ayat. Jampi ya.
Pegang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas mushibal ba ishfi wa anta syafi la shifau illa shifauka la yughadiru saqama. Kan? Kita pun bentuk sikit dalam tu, pegang, rupanya tiup. Tiup tu, tu ambil tu. Tu apa? Rupanya tu Arab tuan-tuan jatuh depan Kaabah. Duduk macam tu. Kita tengok, dia ni kenapa ni? Kita baca-baca tu. Polis pakat mai. 5 tak. Pasal apa? Dia halau kami. Roh. Saya kata, ya askar. Jin. Dengan askar pula. Aku kata, tu Arab ni jin bertakut. Tu depan Kaabah. Penakut piang. Kali ni kalau tuan-tuan pi, polis halau, tuan-tuan sebut jin. InsyaAllah tuan-tuan, kena tangkap terus. Rupanya dia takut, dia tengok jin, polis pun takut, Arab takut tuan-tuan. Baca Allahumma rabbana, pegang. Tu ayat tu kan. Kita baca tu, tuan-tuan try lah buat. Depan Kaabah, pegang. Depan mata, tutup tu. Elok. Kan, lepas tu saya tanya pasal apa dia ni. Rupanya dia kata, ustaz, dia ni saka. Main sana, tawa-tawa, yang keempat tu jatuh. Rupanya bawa jin tuan-tuan pergi Mekah. Jin pun banyak, polis pun takut dengan jin. Tak mana sambung tadi. Nampak? Tak mana Muhammad? Betul tak? Pitan jin dah. Sambung sikit. Sampai tengah ada berhenti. Masuk dah. Tadi. Belajar. Seperti belajar ilmu akan menuntut segala maksud dunia semata-mata. Dunia. Yang rendah lagi, yang hina, seperti menjadi kepala bagi kaum. Maksudnya belajar ilmu nak jadi ketua. Tak sangkut tentang agama. Dan qadi. Dia orang yang menentukan hukum lah. Macam kita lawyer lah. Qadi. Dan mufti kan. Yang tu sekarang belajar tapi tak sangkut dengan Tuhan, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku tak? Berlaku, dia kata. Seperti jatuh sekarang berlakulah. Alamat yang ke-19. Apabila taat oleh laki-laki akan perempuannya dan derhaka akan ibunya. Maksud dia, lelaki taat kepada isteri, derhaka kepada ibunya. Ingat, orang lelaki tanggungjawab dengan mak. Kita ada tanggungjawab, siapa ada mak, tanggungjawab dengan mak. Sebab tu dia sebut, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amain. Kan? Dia sebut, wa wasait, buat baiklah kepada kedua bapa kamu. Terutama siapa? Ibu kamu. Yang menyusu kamu, yang mengandung kamu susah bertambah-tambah dan menyusu kamu selama amain 2 tahun. Sebab tu kita ada mak, orang lagi kena mak. Mak dulu. Tapi ada isteri dulu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam mesej saya ni, Donoh jawab, ustaz, mak mana dulu? Mak dulu. Mak dulu. Lepas tu, siapa tuan-tuan? Ayah kita. Lepas tu, bini kita. Tapi banyak kita, penyakit TB. Takut bini. Bukan takut bini, bini menggerunkan. Ni disebut ni. Ada tak berlaku? Ada. Sebab apa? Sebab bila bini gaji lebih pada suami. Jaga tuan-tuan. Bini jawatan lebih pada suami, dia mula memerintah. Kan? Gaji lebih, aku lebih gaji pada hang. Aku kedudukan lebih tinggi, aku dihormati. Dia takkan hormat suami dia lah. Kita pula duk bergantung pula setiap bulan, bagi kat abang nak pergi tukar tayar kereta. Kan? Abang duit tak ada nak pergi belanja. Lah kali kena kontrol lah. Lah kali kita nak bagi kat mak kita pun tak. Kan? Bagi tuan-tuan kat mak kita murah rezeki. Sebab yang itulah kita punya. Tuan-tuan kena ingat, bagi ke orang tu kita punya. Sebab tu saya bila pergi makan dengan orang duk belanja, saya tu tak suka. Ustaz bila orang bayar dah. Rugi dia dapat pahala. Aku dapat kenyang tapi jadi tai. Dia dapat pahala, dia akan dapat di akhirat esok. Sebab tu kalau tuan-tuan dia belanja kita cari orang lain belanja balik. Kan, tengok. Ustaz dia belanja. Tengok ada siapa-siapa. Sabarlah tu, saya bayar. Kita dapat pahala balik. Jangan pula, alhamdulillah orang belanja. Tak ada apa, kita makan jadi tip berak habis. Dia dapat pahala di akhirat tu. Tak masuk lagi. Rugi tak? Rugi. Kita pun nak masuk syurga ke? Dua harap belanja orang. Jadi kita pun kena cari pahala juga. Kan? Sikit. Boleh sikit ya? Boleh. Belajar.
Alamat 19, apabila taat oleh laki-laki akan perempuannya, isterinya, dan derhaka akan ibunya, dan menghampir akan sahabat, maksudnya dia jaga, yang rapid ni maksudnya dekat lah. Dia tulis tu ra alif pa ya ta tu rapid. Ni bahasa lama ni. Yang rapid maksud dia sahabat yang dekat sangat. Dia lebih hampir dengan sahabat akan bapaknya. Dia kira kawannya. Kawan nasihat no problem. Bapak nasihat tak boleh pakai. Ni sebut dah ni. Yang rapid dan menjauh, terangkat segala suara di dalam segala masjid. Suara-suara masjid terangkat macam mana? Meriwayatkan hadis ini oleh Tirmizi daripada Abi Hurairah, dan makna hadis ini, dia huraikan pula. Itu menghampir ia akan kawan yang rapid, dan mulia ia akan dia, dan menjauh ia akan bapaknya, dan buat menyakiti oleh ia akan bapaknya, dan membanyak berkhabar-khabar di dalam masjid dengan kabaran kisah dunia. Maksud dia cerita dalam masjid ni buat dunia. Dunia apa? Cerita aku bagus, cerita pasal dunia. Cerita tak ada masalah. Cerita aku ni alhamdulillah beli baru, tapi aku nak umai masjid. Bila nak umai masjid dia jadi macam insya-Allah. Dia maksud dia dekat dunia, dekat dengan akhirat. Alhamdulillah aku padi tahun ni dapat kat banyak jugalah. Buat padi dunia dah. Tapi alhamdulillah lah, bolehlah keluar zakat. Dia akhirat. Tuan-tuan cerita pasal baju ni. Alhamdulillah aku beli baju ni lawa. Kan? Alhamdulillah lah baju ni boleh juga pakai semayang. Dekat dengan akhirat. Tak ada masalah. Cerita pasal dunia ni, jangan duduk aku faham tak ada. Kan? Cerita tapi kait dengan akhirat, tuan-tuan. Ni. Sama dia tahu. Berkhabar-khabar. Kisah dunia. Seolah mereka itu duduk, mereka itu pada majlis berkhabar dunia, bukan masjid tempat baca segala zikir dan aurat, yang ni wirid daripada wirid. Jadi jamak dia aurat. Wirid zikir. Duk zikir. Sebab tu kalau kita duk pi kawan dengan orang Arab lepas yang depa tak akan bangun. Sebab sana depa tak boleh zikir ramai-ramai, bidah. Jadi macam mana depa duk? Tuan-tuan, apa yang mereka akan zikir? Jangan tinggal. Seorang Arab tu bagi tahu saya. Lepas sembahyang dia kata, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya-Allah yang ni pendinding paling dahsyat. Pendinding. Orang berniaga, orang nak buat santau, orang nak buat dengki kita. Dengki dia antara macam mana? Tuan-tuan tengok. Lah Khairi nampak hebat. Tak lama dia akan sebut, tak lama tu nama Ain. Tuan-tuan tahu tak penyakit Ain? Penyakit hati dah. Tak lama, apa hati dia doa? Mampus tu tak lama. Jatuh, tu nama Ain. Penyakit Ain ni cukup bahaya, tuan-tuan. Kan tuan-tuan tengok kan, kawan-kawan kita kadang dulu susah, tiba-tiba naik. Sombong. Tak lama, tu penyakit Ain. Penyakit Ain. Sebab tu kalau budak kita pegang, kita duk tengok kan, comel, tengoklah budak tu. Sebab tu orang Melayu, budak ni muka cantik lembu. Tengok orang Melayu dulu. Sebab apa? Sebab Nabi ajak doa. Bila pegang budak, u'izu bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Daripada min kulli ainin, mata yang mencela. Sebab dia tengok tu, cantiknya. Hati dia kata apa? Cantik apa? Hidung kembang. Hati jahat. Itu nama penyakit Ain. Cukup bahaya, tuan. Penyakit ni lebih bahaya daripada penyakit hak santau. Ni tuan-tuan tengok saya kan. Hati tuan-tuan bukan tahu. Saya bukan tahu. Tuan-tuan tahu lah. Ustaz tu. Wajak Ustaz. Saya tak tahu. Tapi tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu kan, tuan-tuan maki saya, benci saya, tak suka saya. Penyakit tu cukup bahaya. Maka kita kena buat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tinggal. Saya jumpa tuan Arab ni, dia kata, pagi lepas subuh kalau boleh baca jangan kurang daripada 10 kali. Dia akan bagi 3. Pertama, Allah akan jauh syaitan tu daripada pagi sampai petang, gangguan syaitan. Yang penyakit Ain, penyakit syaitan yang ni.
Dia akan jauh kita daripada pagi sampai petang. Daripada petang tu lepas maghrib baca pula. Dia akan jauh daripada maghrib sampai pagi balik. Wahai anak muda, tolong siapa yang berniaga, yang duk kerja jawatan tinggi, kan, jangan tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baca 10, dia akan dapat 10 kebaikan. Tuan. Allah akan jauh daripada azab neraka, Allah akan jauh daripada syaitan dan jin. Ada lepas semayang kita baca kan? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Kita dah Assalamualaikum warahmatullahi. Cuih belah tu ya. Duk sat baca 10 kali. Allah jauh tuan-tuan daripada gangguan syaitan. Hari tu daripada pagi sampai petang. Petang baca. Tu kata tengok orang Arab. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, depa tak akan bangun yang geng tua-tua ni. Bukan kerana tak larat. Kerana amal ni sunnah Nabi. Duk baca sat. Ataupun naik motor tu jangan tinggal. Sebab apa? Biasalah manusia ni kadang dengki dan suka tak suka. Tu. Ni tuan-tuan. Okey. Sebab apa? Sebab banyakkan zikir bukan zakar. Zain Ka'ra tu. Bagi yang baca banyakkan zakar. Sebab tu ada satu kitab tuan-tuan Mu'ta'al Badrin, dia kata apabila lepas solat maka perpanjangkan zikir. Ada tu imam tu dia tak pernah baca. Lepas sembahyang maka perpanjangkan zakar. Tu dia lepas sembahyang perpanjang zakar. Kacau. Silap baca. Zain Ka'ra tu zikir. Jangan pergi berzakar. Lepas sembahyang panjang zakar, jadi kod lain tuan-tuan. Banyakkan segala zikir dan aurat wirid-wirid daripada jamak taksir. Wirid jadi aurat. Alamat yang 20. 2 minit. Sabda Nabi SAW apabila jadi pembesar puak-puak mereka itu oleh orang yang pada mereka itu, maksud dia pembesar, kuasa, tapi orang yang fasik yang saya sebut tadi, dan jadi kepala kaum waminu. Kepala kaum. Wow, tak nampak. Kepala kaum itu orang yang terlebih hina daripada mereka. Ketua, tapi tak boleh pakai. Kan? SPM tak lulus. Tiba-tiba bubuh. Aku grad daripada Cambridge. Cambridge apa? Ni, kawasan kita. Cambridge. Cambridge lain. Bukan grad. Dia kata, kami tahu zaman kami. Rupanya dia SPMV ya. SPMV. Zaman kita abang di, SPMV itu kira SRP grade 4 lah. Hak tak lulus dah. SPMV. Vocational. Hak tu kira tingkatan 3 tu SRP tu dapat tak ada grade lah. Masuk SPMV. Cila jadi menteri. Tuan-tuan, menipu. Pasti lebih teruk daripada kita. Lebih hina. Tapi kita lantik. Nak buat macam mana? Mereka pun tak sangka. Tiba-tiba menang. Esok menang. Minyak turun. Kita pun pangkah. Aku tak pangkah. Hampa pangkah. Menang. Tak tahu dah buat apa. Allah. Tak tahu dah. Loh, menang. Mereka pun tak sangka. Kita pun tak sangka. Loh, menang. Mereka pun menang. Mereka pun terkejut menang. Pakat jadi menteri habis. Pening. Kawan menjadi menteri. Tak tahu dah buat apa. Nak kawat pun tak kerti. Tangan macam tu, kaki kanan macam tu. Menteri. Buat macam mana kan? Kita ingat zaman kita dulu hebat. Mereka ni kan. Cokok hebat tu. Sekali yang sama-sama kempen. Lah aku tengok. Teruk pula dah. Kan? Kawan-kawan kita semua tu. Aduh. Tak tahulah. Kita tengoklah lepas raya ni. Tak lama tuan-tuan insya-Allah lepas raya ni. Dan dimuliakan seseorang lelaki kerana takut akan kejahatan. Maksudnya kita mulia mereka bukan kerana apa? Tindakan. Lah ni tuan-tuan nak masuk TV di antara ustaz-ustaz yang kena gam termasuk Ustaz Jeffrey. Jeffrey pun tak boleh masuk lah. Sebutlah dia beritahu lah. RTM blok tu. Yang tak boleh masuk awal Azhar Idrus out. Kita ingat dulu boleh masuk. Saya masuk sekali lah. Lepas tu tak ada harapan lah mana-mana TV. Kecuali TV rumah saya lah. Tak nak boleh lah. Habis lah. Kena blok. Lepas tu lah ni, mutakhir ni Ustaz Jeffrey. RTM pun blok habis. Lah ni siapa yang boleh masuk? Apa yang boleh masuk?
Jadi artis pula masuk. Ustaz-ustaz semua tak boleh masuk lah. Belok habis. Kan Ustaz Jeffrey bukan cakap apa-apa. Kita hendaklah beramal kepada Allah. Tu pun kena gam. Hak jenis kat slow tu lah bini 3. Hak jenis pam macam aku ni, satu tu ya Wahid. Wahid bas. Dia slow lah. Ya, kita kena beramal, bersyukur kepada Allah. Tu pun kena gam, tuan-tuan. Jadi hati-hatilah kalau ustaz yang cakap slow tu banyak bini 3. Hak derah macam aku ni, satu tu ya dah buat macam mana, tuan-tuan. Depa tahu dah derah aku tu ya. Tambah sikit lagi. Dan dimuliakan. Masa derah tu. Lena pula dah. Dan dimuliakan seorang lelaki kerana takut kejahatan. Takut kerana apa? Mereka ada kuasa. Boleh buat apa? Meriwayat akan hadis ini oleh Tirmizi. Maksudnya hadis ini sahih. Daripada Abi Hurairah. Makna hadis ini adalah seorang fasik daripada kaum itu. Jadi pembesar mereka itu. Dan penghulu. Jadi ketua. Mereka itu. Jadi mereka itu tu maksud dia kita. Kan? Mereka itu tu kita. Dan orang yang menyanggup dengan pekerjaan kaum dan yang berdiri dengan dia ialah orang yang terlebih hina. Maksudnya dia sanggup pegang jawatan tu, orang yang tak boleh pakai lah, tapi jadi jawatan, kan, pegang jawatan tu terlebih hina daripada kaum itu, padahal ada orang yang terlebih mulia daripada kaum itu yang sedang jatuh sekarang, yang berlaku lah ni, jatuh tu lah ni lah. Ada kan, mereka pegang lingkup habis. Yang lingkup macam mana? Lingkup ni Islam kita ni, siapa nak jaga? Kan, Islam kita ni, orang kata Islam tak ada apa, duduk macam tu juga, kita duduk baca kitab, kita boleh duduk ceramah. Tuan-tuan tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Kan, siapa yang tahu dia tahu lah. Orang Islam sekarang ni, dulu tuan-tuan bila sebut majoriti Islam, kita nampak okey, Tasik Gelugor majoriti. Majoriti lah, 65% orang Melayu kita Islam. Lah ni mereka buat macam mana? Perumahan. Tuan-tuan tengok naik Malakoh tu kan. Siapa yang beli rumah itu? Lah ni tuan-tuan tengok jalan-jalan kita ni. Jual berjuta-juta. Orang Melayu apa nak beli? Pergi mana habis? Mereka sanggup beli tu. Depan apa Poso 1000. Habis dah tuan-tuan. Lepas pada hormat tu, semua dia beli habis. Hormat semua beli. Saya pergi tanya depan tu, 1.3 juta. Kita nak cari 30,000 pun teruk. 1.3 juta Cina beli habis. Lama-lama tuan-tuan tengoklah daripada sekolah apa Arishad tu, so habis semua tu. Ni kita tani pun habis ni. Pakat jual habis. Aku jual, aku dapat, so anak-anak aku pandai-pandai, habis kan tuan-tuan. Akan berlaku seperti mana Israel. Israel dulu tanah dia macam tu lah. Orang Palestin ditawar harga tinggi jual habis. Lah ni tuan-tuan, Palestin tu tak ada dah tanah lah. Yang ada cuma dia macam mana jual ni. Kita tak nak jual kat orang Melayu, jual kat orang Melayu tu jual kat Cina pula. Jual kat dia 300,000. Beli ni, saya jual kat abang Melayu 300,000. Dia boleh beli, dia jual kat Cina. Rupanya broker. Dok kena dia. Tengok esok Tasik Gelugor ni, orang Islam kita mungkin tinggalan 30% saja. Calon kita esok tak ada calon orang Islam lah. Kan, dulu apa Nibong Tebal. Nibong Tebal tu majoriti Melayu dulu 70%, lah tinggal berapa? 45 lah. Nibong Tebal 45 lah. Dia buat perumahan harga berapa? Tuan-tuan tengok tu, Timpang Kelin tu. Kan saya tu 700,000. Itu rumah kedai. Tuan-tuan nak beli 700,000, tengok aja. Lepas tu Cina apa orang Islam beli habis. Yang sewa apa? Orang Melayu kita. Depa boleh mampu sewa ya. Ini tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila tak jaga agama, habis tuan-tuan, dia tak nampak dah apa kemaslahatan Islam tu ke mana. Jadi insya-Allah harap tuan-tuan lepas raya ni berlaku sungguhlah, kan, supaya pertukaran negara lebih baik. Dan duit kita pun teruklah ni, duit kita dolar 4.23. Tuan-tuan tak payah pergi Siam. Pergi Siam, sampai di Siam ni duit kita RM1 ni. Dulu dia ambil RM1. Lah bagi RM1 tak lapak. Tak mau. Sebab jatuh 67 baht sama dengan paruh daripada baht tu. Dulu RM1 20, 120. Lah 67 lah. Punya teruk lah duit kita. Pergi Mekah. Dulu Mekah tuan-tuan
RM1 kita RM1 dua kupang rial. Bukan. RM1 2 kupang. Lah ni RM1 8 kupang. RM1 2 kupang kita pula terbalik. Harga cukup teruk. Kan? Tak ada nilai ni nama duit kita. Allahu akbar. Itu yang berlaku. Jadi insya-Allah kita doa banyak-banyak. Semoga pergolakan yang berlaku ni kan jadi kenyataan. Cepat-cepat pilihan raya lagi bagus. Dia tengok live ni. Sebab tahu dah memang tak boleh masuk dah. Lah ni Melaka belok, Johor belok, Selangor tak boleh. Pulau Pinang ni pun surau layu. Kalau depa tak mau pakai dak dah kita kejap. Kan? Yang lain semua Kedah out. Cuma yang boleh Terengganu, Kelantan, Pahang, Perlis tak boleh. Perlis pun tak boleh. Terus UMNO merintah tak boleh juga aku. Rupanya sana ada pahaman lain. Tak boleh tuan-tuan. Jadi tak tahulah kita mengajak mana yang boleh. Jadi sementara tak boleh tu, insya-Allah boleh jatuhkan kerajaan yang sedia ada. lah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi insyaAllah kita sambung bulan depan. Bulan depan ada